saya ingin menjelaskan apakah kuasa Melayu. Yang pertama, kuasa Melayu sudah pasti Islam. Selagi Islam itu wujud, selagi Islam itu dipelihara, selagi Islam itu dijaga, selagi Islam itu teras, selagi Islam itu roh, selagi Islam itu nyawa, maka kuasa Melayu itu akan wujud. Yang kedua adalah politik. Selagi orang Islam menguasai politik kerana terasnya adalah Islam, maka Melayu akan terpelihara. Yang ketiga, ekonomi. Selagi Islam menguasai ekonomi, sama ada di pesisir, ataupun di dalam kampung, ataupun di luar kampung, ataupun di bandar-bandar, maka selagi itu kuasa Melayu tidak akan terhakis. Yang keempat, sosial. Selagi orang politik tidak mengkhianati sosial, khususnya pendidikan, maka selagi itulah bangsa Melayu akan menjadi agung dan terpelihara. Lalu apa yang saya ingin katakan? Bagaimana isu ini muncul? Dan kenapa hari ini orang akademik terpaksa menyelesaikannya? Kerana kesilapan menguruskan 5 ataupun 4 faktor ini. Maka saya tekankan sekali lagi, apakah Melayu itu adalah Islam ruhnya, terasnya, sifatnya, sikapnya, batinnya, fiziknya adalah Islam. Maka memelihara Islam adalah memelihara Melayu. Yang kedua, sistem. Waktu saya mengatakan apakah sistem? Kita mempunyai sistem, perlembagaan dan sebagainya. Kuasa Melayu dipelihara dalam perlembagaan. Tetapi jika kita tidak jaga ini, maka Melayu akan tumbang. Sehinggalah kepada simbol. Maka saya ambil sebagai ringkasan sebagai ahli akademik. Pertama, bahasa Melayu. Bahasa Melayu agung di Nusantara ratusan tahun. Sejak daripada kerajaan Tuban Kota dan Indragiri memulakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tetapi malangnya, pada tahun 1986, simbol bahasa ini, tulisan Jawi, dimasukkan di dalam peperiksaan SAP. Maka sejak itu, bahasa simbol Melayu telah hilang. Kecuali ada beberapa, dan saya bagi kepujian kepada kerajaan Kelantan kerana mengekalkan simbol Melayu ini. Yang kedua, ialah perlembagaan, sistem. Jika kita rosakkan sistem ini, maka Melayu akan tumbang. Sistem perlembagaan, rombakan kedudukan kuasa raja-raja Melayu. Sama sahaja peristiwa yang berlaku di Aceh dan di Siak pada kurun ke-14 dahulu. Apabila kumpulan pembesar-pembesar Siak dan juga Medan Kota, Tuban Kota dan Indragiri menghapuskan kuasa-kuasa ini dengan berandaian bahawa raja-raja tersilap pencaturan. Maka kita ingat pada tahun 1997, krisis peternakan khinzir di Negeri Sembilan menjadi topik utama semua akhbar. Dan sekaligus pada ketika itu kuasa Melayu akan terancam dengan sendirinya. Dan yang ketiga, saya ambil sebagai contoh pembelajaran akademik. Saya telah mengatakan sebagai seorang ahli akademik, Jerman mempertahankan bahasa Jerman di semua universiti. Austria mempertahankan bahasa Jerman di semua universiti. Maka jika ada naib-naib chancellor yang dilantik oleh apapun kerajaan itu tidak mempertahankan bahasa Melayu, maka dengan sendirinya umat Melayu itu akan terhakis walaupun apapun alasan yang kita berikan. Dan yang keempat, rizab tanah Melayu. Sejak 1998 mengikut kajian Zentrum Future Studies, rizab tanah Melayu yang masih ada ialah 43%. Kenapa ini berkurangan? Akibat 3 keadaan. Pertama, urbanisasi yang tidak terancang. Yang kedua, industrialisasi yang tidak terancang. Sebab itu saya mengatakan, urbanisasi mesti diperlahankan. Industrialisasi perlu disemak semula. Ekonomi Melayu iaitu Islam. Pada tahun 1970-an peningkatan kadar ekonomi Melayu 10%. 1980-an 12%. 1990-an 10%. Ataupun 13%. 1% bagi 3 dekad. Siapakah yang gagal menguruskan ekonomi Melayu ini? 1%. Dan yang terakhir sekali saya merumuskan bahawa kuasa politik Melayu sepanjang 1980 hingga 1990 berlaku peningkatan 10% dari kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Tetapi bermula pada tahun 2008, kesan daripada beberapa perubahan kepercayaan politik, kuasa Melayu telah pun mengapungkan sistem politik di negara ini walaupun pelbagai parti. Nah, pada ketika itulah saya memberitahu sekali lagi, orang akademik tidak seperti orang politik. Kita melihat data, kita melihat realiti, kita harus mengkaji dari semua aspek. Dan kita dapati bahawa kuasa Melayu ini tidak akan terhakis selagi ruhnya Islam tidak terhakis. Terima kasih Dr. Abu Hassan, dan sekarang kita masuk ke pusingan yang kedua.
Dalam pusingan ini, ahli panel 4 orang yang ada ini akan berdebat bersama dengan moderator. Saya akan bertanyakan ahli panel soalan-soalan yang barangkali berdasarkan kepada apa yang telah mereka hujahkan tadi sehingga jam 11 malam. Apabila sampai jam 11 malam, loceng akan dibunyikan sebanyak 3 kali dan pada waktu itu sesi soal jawab bersama dengan moderator akan berakhir dan kita akan masuk ke pusingan yang seterusnya. Baik, saya nak tanya soalan yang pertama kepada pembicara pertama, YB Khalid. Saya tertarik kepada 2 orang selepas YB yang bercakap tentang betapa penting dan mustahaknya perpaduan dan kesediaan PAS untuk bekerjasama dengan UMNO bagi menjamin kepentingan orang Melayu. Soalan saya ialah apa payahnya untuk PAS bekerjasama ini demi kebaikan yang dikatakan oleh 2 ahli panel selepas YB? Ya, silakan. Terima kasih Dr. Agus ya. Saya rasa tanggapan ataupun gambaran bahawa PAS ni tak nak bersatu adalah tidak benar. Hanya bagi kita dalam PAS, asas bersatu tu mesti jelas ya. Iaitu bukan kita bersatu semata-mata kerana kita Melayu, tetapi kita nak buat apa, kita nak berjuang atas apa ya. Dan ini amat jelas.